Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Tak nampak pun tadi kat masjid. Tak solat ni mana? Kau jangan bising-bising. Bukan tak nak solat. Kalau solat pun kita menghadap dinding bukan nampak Allah pun. Mana boleh cakap macam tu Aiman? Aku nak bagi perumpamaan. Agak-agak sekarang ni angin tu rasa tak? Angin rasalah. Angin kuat ni. Nampak tak angin tu? Tak nampak angin. Tak nampak kan. So macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita sembah Allah, kita semayang ni. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita yakin Allah Ta'ala tadi. Betul? Betul jugalah. Jadi sebab itulah kita kena terus beribadah Allah Ta'ala dan yakin dengan Allah Ta'ala. So nak terus berlanjut? Jom kita saksikan. Kita saksikan lepas. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Ahmad Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Usuluddin tingkatan 1. Baiklah, kita bersama dengan guru kesayangan kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Rasul Ahmad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Hari ini Ustaz Aiman sihat Alhamdulillah. Saya pun sihat Ustaz. Baik Ustaz, tadi berkaitan dengan gimmick yang kita buat sebentar tadi. Nyaris-nyaris murid-murid kita terpesona dengan lakonan Ustaz sebentar tadi. Tapi sebenarnya apakah mesej yang nak disampaikan dan apa kaitan dengan topik kita pada hari ini Ustaz? Okey, baiklah Iman. Jadi dalam gimmick yang kita sayang ataupun kita tonton sebentar tadi tu, menjelaskan ataupun nak menceritakan kepada kita berkaitan dengan akidah yang betul ataupun senang cerita nak menceritakan tentang pegangan agama dan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. So, di dalam tu dia nak membahaskan bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala, apakah akidah Islam tu dan segala-galanya lah supaya kita punya pegangan terhadap Islam ni benar-benar tulen dan tiada sanksi terhadap kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan topik kita hari ni apa Ustaz? Topik kita adalah yang bertajuk berkaitan dengan akidah yang betul. Akidah yang betul. Itu yang sepatutnya kita pegang betul-betul. Baiklah. Jadi sebelum kita mula Ustaz, boleh kita perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita terlebih dahulu Ustaz? Boleh insya-Allah. Baiklah. Jadi insya-Allah pada hari ini bersama-sama dengan kita ada 4 orang murid-murid daripada Sekolah Menengah Agama Luhur Arif Tangkap. Okey. Yang akan sama-sama membantu dan melancarkan lagi proses pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid yang pertama saya perkenalkan iaitu yang pertama adalah adik Hamizah Hairi. Okey, yang melambaikan tangan tu. Kemudian yang kedua adalah adik Aidil Hanafi. Okey, seterusnya yang ketiga adalah adik Nasuha Najwa. Dan yang keempat adalah adik Amirul Haikal. Inilah 4 orang pelajar, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Ini comel-comel lagi ya, tingkatan 1 Ustaz Ya betul, tingkatan 1 semua. Mungkin sebelum kita nak mulakan, kita nak tahu juga Ustaz apa standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baiklah, untuk standard pelajaran ada 4 standard pelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang definisi akidah yang betul. Yang kedua pula kita akan mengetahui berkaitan dengan apakah dia kepentingan kita berpegang dengan akidah yang betul. Ya. Yang ketiga, kita nak tahu berkaitan dengan ciri-ciri akidah Islam itu sendiri. Dan yang keempat, dia punya standard adalah kita nak tahu bagaimana cara kita nak mengelakkan dari perkara yang boleh menyebabkan kita menyeleweng daripada akidah Islam. Okey, boleh kita mulakan Ustaz? Baik, kita mulakan untuk subtopik yang pertama iaitu berkaitan dengan definisi akidah Islam itu sendiri. Okey, dan insya-Allah nanti kita akan dibantu dengan anak-anak pelajar, murid-murid daripada Google Meet yang berada di bersama-sama kita insya-Allah. Yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan ta'rif al-aqidah iaitu definisi akidah. Dalam mana-mana pembelajaran yang kita belajar, perkara paling asas yang kita kena tahu adalah definisi ataupun ta'rif. Tahu ta'rif baru kita boleh mendalami setiap isi itu dengan baik. Kalau tak tahu memang dia susahlah kita nak go through dengan benda-benda lain lepas tu kan. Betul Ustaz. Dan ta'rif akidah ni terbagi kepada 2 iaitu fil lughah dengan fil istilah. Fil lughah dengan fil istilah. Baik, kita lihat yang pertama adalah fil lughah. Mungkin kita boleh minta mana-mana murid yang berada di Google Meet untuk bantu baca dan
Mungkin boleh tolong bagi makna. Untuk kita lihat pengetahuan mereka. Mungkin kita boleh minta tolong Amirul Haikal. Okey, silakan. Okey. Boleh on mikrofon tu, Amirul. Arabtu wasyaddu biquwah. Okey, ar-rabtu wasyaddu biquwah. Pendek dia. Biasa dia dari segi bahasa ni pendeknya kan. Dia sebab dia berdasarkan berkamus, berdasarkan berkamus. Baik, jadi yang pertama tadi adalah takrif dari segi bahasa ar-rabtu wasyaddu biquwah. Baik, maksud dia apa? Okey, siapa yang boleh bantu di sini, maksud dia apa? Okey, mungkin silakan. Hamizah. Ikatan dan hubungan yang kukuh. Ya, dari segi bahasa pun akidah tu nama membawa maksud ikatan dan juga satu keterikatan yang kukuh. So kalau kukuh dikata tu itu nama akidah. Itu dalam Islam. Betul baru segi bahasa. Okey, terima kasih Hamizah. Seterusnya kita lihat pula dari segi istilah. Istilah ni yang lebih detail yang akan membantu kita untuk nak memahami akidah itu dengan lebih jelas. Baik, kita lihat siapa yang boleh bantu? Mungkin Aidil Hanafi. Okey, silakan. Ma aqadal insanu qalbahu alaihi wa danallahi subhanahu wa ta'ala bih. Okey, baiklah Aiman Aidil Nama Dekat Aiman sama, Aidil. I Agak sama I juga tu. Baik, terima kasih Aidil. Baik, ma aqdul insanu qalbahu alaihi wa dana lillahi subhanahu wa ta'ala bi. Baik, terima kasih Aidil. Baik, kita lihat pula maksud dia apa. Ini agak panjang sikit ni. Baik, mungkin murid-murid ada yang tahu. Okey, kita mungkin boleh minta bantuan daripada adik Nasuha. Okey. Apa maksud dia? Apa yang mengikat hati manusia dan berserah kepada Allah dengannya. Okey, apa yang mengikat ma'aqdal insan qalbahu? Apa yang mengikat hati-hati manusia dengannya? Wa dana lillahi subhanahu wa ta'ala bihi, dan akhirnya bila mana kita dah terikat hati kita dengan Allah Taala, maka akhirnya kita akan berserah kepada Allah Taala. Maka itulah maksud akidah dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey. Okey, Man? Baik Ustaz, ini maknanya ini berkaitan dengan takrif, ada lugatan dan istilahan. Ya, betul. Tapi Ustaz, kita nak tengok murid-murid kita ni boleh dapat ke tak boleh dapat ni, kita nak uji sikit Ustaz. Okey, boleh. Ustaz ada uji minda untuk mereka? Ada uji minda. Okey, dipersilakan Ustaz. Baik, jadi kita akan jalankan satu uji minda, pengukuhan. Kita nak lihat sejauh mana murid-murid yang berada di Google Meet ni memahami dan juga dapat menjawab dan memilih jawapan yang tepat. Okey, di sini ada dua soalan lah. Sebab dia punya takrifan ada dua je. Dari segi istilah dan dari segi lughah. So, kita lihat yang pertama. Akidah fil lughah ar-rabtu, dan apakah jawapan bagi tempat kosong dan biquwah. Siapa agak-agak boleh jawab? Okey, Aidil. Laju Aidil. Okey, sila Aidil. Apa jawapan yang agak adil? Buka mikrofon. Okey. Al-aqidatu fil lughah ar-rabtu wasyaddu biquwah. Okey, jadi jawapan yang Aidil pilih adalah wasyaddu. Okey, kita lihat jawapannya. Wah, betul lah. Okey, 1 bintang kita berikan untuk 1 bintang. Untuk Aidil. Baru mula kan? Kita bagi 1 bintang untuk Aidil. Bagus So, jawapan yang pertama adalah wasyaddu biquwah. Okey, manakala untuk yang kedua pula, dari segi istilah pula, apakah jawapan yang tepat untuk melengkapi takrif tersebut? Okey, tadi kita dah bagi kepada yang lelaki, so mungkin yang kali kedua ni kita boleh bagi kepada perempuan pula. Ada siapa yang willing? Okey, Hamizah ni memang laju je ni. Okey, tak apa Hamizah, boleh? Apa jawapan Hamizah? Ma aqadal insan qalbahu alaihi wa danallahi subhanahu wa ta'ala bihi. Okey. Jawapannya qalbahu. Qalbahu maksud dia apa? Tahu tak qalbahu maksud dia apa?
Apa tu? Hati. Okey, hati. Hati. Okey, tak apa, kita tengok jawapan dia betul tak? Okey, Yes. betul jawapan dia. 1 bintang juga diberikan untuk Hamiza. Okey, kita ucapkan tahniah kepada murid-murid ni kan. Maknanya betul. mereka ni faham betul-betul pengertian topik kita pada hari ini. Tapi kita nak tahu juga Ustaz, apa kepentingan dia, apa kelebihan dia. Tapi kita berehat seketika. Ya, kita lihat seketika. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang Ustaz Rasul akan kongsikan kepada kita. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin tingkatan 1 kita nak cerita tentang akidah yang benar Ustaz. Apa kepentingan ataupun kepentingan lah kita mempunyai akidah yang betul ni Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Baik. Jadi seterusnya untuk subtopik yang kedua ni kita akan nak mengetahui pula apakah dia kepentingan untuk kita berpegang dengan akidah yang betul. Tadi kita dah tahu definisi. Okey. So sekarang kita nak tahu pula apakah kepentingannya. Supaya bila kita dah tahu kepentingannya, barulah kita akan sedar, oh aku berpegang dengan akidah Islam ni, oh ini kepentingannya. Kalau tidak, masing-masing nanti rasa macam alamak, rasa macam tak best, rasa macam tak seronok kan, atau beramal apa, nanti kalau solat atau beramal ibadah pun dia rasa macam dia tak nampak kan, macam tadi, macam tak nampak Tuhan, alamak tak nampak Tuhan ni, tak syok kan. Jadi kita bimbang perkara itu berlaku. Jadi ada 4 kepentingan mengapa kita perlu untuk berpegang dengan akidah yang betul. Sebab akidah ni banyak. Akidah ni maksudnya pegangan agama, pegangan hidup. So pegangan hidup dekat dunia ni begitu banyak. So kita kena tahu apakah kepentingannya, barulah kita dapat menghargai kepentingan yang telah kita pilih. Kepentingan atau pegangan agama kita pilih. Baik, kita lihat yang pertama. Baik. Antara kepentingannya yang pertama kita lihat iaitu mungkin kita boleh minta bantuan daripada murid-murid yang berada di rumah, Google Meet. Okey. Kita minta bantuan daripada adik Nasuha. Apakah kepentingan yang pertama? Silakan. Silakan. Al-aqidah asas ad-din. Adalah akidah adalah asas agama. Okey, yang pertama adalah akidah asasuddin. Dalam kita nak memilih agama ni ataupun dalam kita nak menentukan sesuatu pegangan hidup ni, kita kena sedar bahawasanya dalam nak menentukan pilihan agama tu dia mesti ada akidah. Akidah itulah dia akan menentukan pegangan agama ataupun pilihan agama kita. Jadi ada akidah, maka dia akan menentukan pilihan agama yang betul. So di sini yang pertama, akidah adalah asas agama. Okey. Jadi kita lihat dulu apakah dalil yang dirakamkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala yang membantu ataupun nak mengesahkan lagi, oh rupanya pilihan agama aku ni betul, oh rupanya apa yang aku pilih ni tak salah. Baik, kita boleh lihat, mungkin ayat Quran ni boleh dibaca oleh seorang murid kita. Okey, siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Okey, Aidil, silakan Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Surah Al-Bayyinah. Dan tidak Allah memerintahkan kepada manusia melainkan beribadat dengan ikhlas. Baik, terima kasih Aidil. Dia siap bagi makna sekali, full package. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau kita lihat antara dalil nakli ataupun bukti daripada Al-Quran, mana kalau kita dalam Islam ni, antara bukti yang kita kena rujuk untuk kita nak dapatkan kesahihannya adalah daripada Quran dan hadis. So di sini dalil yang nak menyokong tentang kepentingan akidah itu adalah asas agama adalah daripada surah Al-Bayyinah tadi, iaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah Taala cakap, tidaklah aku perintahkan manusia ni perintahkan apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata supaya kita semua ni manusia ataupun supaya semua umat Islam ni beribadah kepada Allah Taala, menyembah Allah Taala mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati,
semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, itu adalah kepentingan yang pertama. Okey, kita lihat apakah pula kepentingan kedua. Dia ada 4. Okey, yang kedua. Okey, kita boleh minta bantuan daripada siapa dia belum baca tadi? Okey, siapa seterusnya? Okey, Hamizah. Silakan Hamizah. Okey. Al-aqidatu muqaddimah alal a'mal. Akidah permulaan kepada segala amal ibadah. Okey, terima kasih Hamizah. Baik, yang kedua, kepentingan kita ada akidah ni, kita berpegang dengan akidah betul adalah, akidah tu adalah merupakan permulaan segala amalan. Permulaan dalam kita nak beramal ibadah. Dalam kita melakukan sebarang pekerjaan. Mana dan ibadah ni pun dia merangkumi banyaklah. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Yang mana dalam Islam, bila mana kita ada akidah yang betul dan akidah Islam, maka dari situ dia akan membawa kepada dalam kita melakukan amal tu dengan baiklah. Kita buat kerana Allah Ta'ala, kita buat bukan kerana manusia, kita tidak mungkin-ungkit dan sebagainya. Itu kepentingan yang kedua. Okey, jadi untuk nak menyokong kepentingan yang kedua ni, ada juga ayat Al-Quran yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala untuk nak memastikan setiap sesuatu kepentingan tu ada dia punya dalil yang menyokong. Okey, apakah dalilnya? Siapa boleh baca? Mungkin murid okey, Amirul Hakal. Okey. Sila Amirul. Okay, silakan Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tihi mu'minan qad amala shalihati fa ulaika lahum darajatul ula. Maksudnya, barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan keimanan yang soleh dan mereka itu memperoleh darjat yang tertinggi. Okey, terima kasih Amirul. Okey, kalau kita lihat dalam Al-Quran Iman, dia benar-benar nak menggambarkan tentang kepentingan yang kedua ni. Mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ni, barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala, syarat dia apa? Mukminan. Beriman. Maka qad amila salihat fa ulaika lahum darajatun. Maka barulah amal soleh yang dibuat tadi itu akan mendapat darjat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau anda kata kita datang dengan Allah Ta'ala ni tanpa ada iman ataupun tanpa ada akidah yang betul, maka senang cerita segala amal soleh itu tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Bayangkanlah kalau mungkin ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam, dia buatlah sedekah sebanyak mana pun, dia berilah sedekah dan apa saja amal soleh yang diberikan, dia buat. Dia sebagaimana yang kita buat, tetapi kita buat, alhamdulillah, kita diterima di sisi Allah Ta'ala, sedangkan mereka buat, mereka tidak mendapat apa-apa ganjaran. Itu kepentingan kedua. Kepentingan yang ketiga pula, okey, mungkin kita boleh minta bantuan daripada Nasuha sekali lagi. Apakah dia kepentingan ketiga? Okey, Nasuha, silakan. Tarabbil akidah ar-rijal as-sabatain. Maksudnya, akidah mendidik individu untuk menjadi insan yang cekal ketika diuji. Okey, bagus. Terima kasih Nasuha. Kepentingan akidah yang ketiga ni, dia dapat turubbiyal aqidah ar-rijal ats-tsabitin indal ibtila. Akidah dia mampu dan berjaya dengan akidah tadi tu, peranan atau kepentingan dia akan mendidik ar-rijal di situ. Kalau belajar bahasa Arab, ar-rijal ni memang lelaki, tetapi dalam bahasa Arab kalau kita belajar dari segi nahunya, dari segi bahasa Arab, ar-rijal ni bukanlah maksudnya seolah-olah macam lelaki sahaja, tidak. Ar-rijal di sini maksudnya lelaki dan perempuan. Dia cantiknya bahasa Arab ni, penggunaan kalimah ar-rijal tu merangkumi perempuan. Tapi kalau Allah Ta'ala gunakan ataupun Rasulullah SAW ataupun kita sendiri kalau buat ayat bahasa Arab, kalau kita gunakan perkataan perempuan, an-nisa sebagai contoh, memang khusus untuk wanita sahaja. Adapun rijal merangkumi lelaki dan perempuan. Maka di sini akidah tu dia berperanan untuk nak mendidik individu semua lelaki dan perempuan untuk ats-tsabitin indal ibtila, untuk kita ni supaya sabar ketika mana diuji. Kalau orang yang tiada agama, orang yang tiada akidah Islam, sekiranya diuji, contohlah kita lihat di Korea, di Taiwan, di negara-negara di luar lah kan, orang-orang yang bukan Islam, bila mana mereka diuji, antara jalan yang mereka pilih apa? Bunuh diri. Itu jalan dia. Tapi bila mana kita berpegang dengan akidah Islam, maka kita tahu dan kita sedar bahawasanya Allah Ta'ala nak menguji kita untuk nak meningkatkan iman kita. Baik, kita lihat apakah dalil daripada Al-Quran yang
membantu untuk nak menyokong akan kepentingan ini. Okey, mungkin kita boleh minta bantuan daripada Aidil. Silakan Aidil. Silakan Aidil. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu daripada setitis air mani dari antara suami dan isteri atau setitis air mani di antara suami atau isteri dan akan diuji. Okey, baik. Terima kasih Aidil. Baik, jadi dalil ni dia menyokong kepentingan tadi tu. Bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ni daripada setitis air mani, yang mana hasil daripada lelaki dan perempuan, maka terhasillah manusia, yang mana manusia tu dicipta sebagai apa? Nabtali, akan diuji. So bila mana kita tahu kita ni manusia dicipta memang untuk diuji, maka orang Islam dia sedar ujian itu bukanlah satu perkara yang bukannya Allah Ta'ala timpakan ujian tu tanpa sebab. Sebaliknya, ujian tu ditimpakan kepada kita untuk nak meningkatkan darjat kita, untuk kita menjadi orang yang lebih berdekat dengan Allah Ta'ala. Baik, dan yang terakhir, kepentingan yang keempat iaitu, okey, mungkin kita boleh bertahu daripada Amirul Haikal. Apakah dia kepentingan keempat? Fa'ul abada ila ta'at wal a'mal salihat. Maksudnya mendorong seseorang hamba untuk taat dan melakukan amal soleh. Baik, terima kasih Amirul. Yang keempat, kepentingan dari iman, dia boleh tadfa'ul abdu. Bila mana kita ada akidah yang betul, kita berpegang dengan akidah yang betul, dia akan tadfa'ul abdu, dia akan memaksa kita. Bila mana kita contoh, kita dah pilih Islam sebagai agama, takkan kita nak mensia-siakan segala perintah dan larangan Allah Ta'ala. Maka kita akan hargai, kita akan patuh segala dengan perintah Allah Ta'ala dan larangannya, dengan kita memaksa diri kita ila ta'at wa amal soleh, untuk kita nak sentiasa melakukan ketaatan dan juga beramal soleh. Dan apakah dalil yang menyokong ni? Okey, ni kita boleh minta bantuan daripada Hamizah. Apakah dalil daripada hadis untuk menyokong kepentingan yang keempat? Okey, silakan. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Okey, maksud dia? Ada? Tak ada maksud, okey, tak apa. Okey, ni hadis. Kalau ayat Quran tu mereka boleh rujuk daripada tafsir kan. Okey. Baiklah. Kalau lihat dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmizi ni, maksudnya adalah berkaitan dengan ketaatan ni. Idza ra'aitumur rajul, sekiranya kamu melihat ar-rajul, lelaki ataupun perempuan, tak kisahlah, ya'tadun masjidah, pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, maka kamu bersaksilah bahawasanya lelaki itu ataupun mereka yang pergi masjid itu adanya iman. Yalah, sebab kalau yang pergi masjid confirm insya-Allah ada iman, tapi kalau tak pergi masjid, mafhum mukhalafah lah, di sebaliknya lah, maksudnya kuranglah imannya. Sebab itulah orang yang membezakan di antara seseorang itu sama ada dia memiliki iman ataupun kurang memiliki iman atau tidak beriman lah. Kalau orang yang bukan Islam memang confirm lah tak pergi masjid. Okey, itu adalah kepentingannya. Empat kepentingan yang perlu kita lihat dalam kita memilih akidah yang betul, Ustaz. Betul. Jadi rasanya murid kita pun dah dapat orang kata kepentingan-kepentingan ini, dan empat-empat kepentingan ini cukup penting untuk kita pegang. Ya, betul. Dan sekarang ini sampai masanya untuk kita nak uji murid-murid kita, Ustaz. Ya, kita nak uji. Okey, tadi Aidil dan juga Hamizah dah dapat dua, masing-masing dapat bintang, satu bintang. Okey, kita bagi peluang dulu pada Haikal dan juga Nasuha. Okay. Baik. Untuk uji minda pada tajuk ini kita berikan dalam bentuk padanan. Okey. Untuk Haikal, apakah agak-agak dalil daripada Quran atau hadis tentang akidah Asasuddin? Okey. Jawapan dah ada. Silakan. Yang mana satu? Amirul. Okey, apakah dalil bagi akidah Asasuddin? Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Okey, baik, kita lihat jawapannya.
Betul. Yes. Alhamdulillah. Okey. Satu bintang jugalah dah dapat. Alhamdulillah. Baik, bagus. Seterusnya, siapa lagi yang belum? Murid yang belum lagi dapat bintang? Oh, Nasuha belum. Okey, baiklah okey, Nasuha. Nasuha. Apakah jawapan bagi soalan yang kedua? Okey, silakan Nasuha. Silakan Nasuha. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Baik, kita lihat jawapan dia betul ke tak? Alhamdulillah, betul. Baik. So, semua dah dapat satu bintang. Satu bintang juga untuk Nasuha. Baik, dah jawapan ketiga ni, Man. Dah tak ada jawapan lain, kan? Dah terus buat je lah. Terus buatlah jawapannya. Iaitu berkaitan dengan telefon Abdullah Ta'ah ni. Jawapan dia adalah berkaitan dengan orang yang pergi ke masjid tadi. Itulah jawapannya. Okey, baik Ustaz. Jadi maknanya pentingnya kita berpegang dengan akidah yang benar supaya kita tak adalah terpesong ataupun tersesat ke mana-mana dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Baik, Ustaz, kita nak berehat seketika? Okey. Boleh Ustaz? Boleh, Dan insyaAllah. murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi Ustaz Rasul nak kongsikan bersama dengan kita. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita kena sentiasa orang kata memperbarui syahadah kita Ustaz Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan? Baiklah, murid sekalian, untuk segmen yang ketiga ni, kita akan melihat pula dan mempelajari berkaitan dengan apakah dia keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Islam yang tak ada pada akidah yang lain. Sebab tadi kita dah lihat antara kepentingan berakidah yang betul, ada 4 perkara tersebut. So di sini bila mana kita dah tahu kepentingan-kepentingan tersebut, maka barulah kita nak dalami dan selami berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Islam yang tiada dalam akidah-akidah yang lain. Baik, kita boleh lihat ada 4 juga sebenarnya. Ada 4 juga ciri-ciri dan keistimewaan yang ada pada akidah Islam yang tiada pada akidah yang lain. Baik, kita boleh lihat yang pertama. Okey. So kita boleh minta bantuan daripada murid yang berada di rumah pun boleh juga, boleh baca sama-sama, dan juga murid yang berada di Google Meet. Mungkin seorang boleh bantu. Okey. Nasuha. Silakan Nasuha. Akidah wadihah basitah la ta'kid fiha wala ghamud. Baik, okey. Yang pertama adalah aqidah wadihah basitah la ta'kid fiha wala ghamud. Ciri ataupun keistimewaan yang pertama yang ada pada akidah Islam adalah akidah yang apa? Wadihah. Jelas. Jelas. Kemudian basitah. Pertama jelas. Yang kedua, akidah Islam ni pula mudah. Mudah. Kemudian la ta'kid fiha wala ghamud. Tak ada sebarang yang apa cakap takkid ni yang complicated. Tak ada yang complicated wala ghamud, dan tak ada yang menindas. Berbanding dengan akidah-akidah lain kalau kita lihat, mungkin kita boleh buat perbandingan sendiri. Bagaimana akidah-akidah yang lain jika dibandingkan dengan akidah Islam. Kalau kita lihat contohlah, yang jelas maksudnya tiada apa-apa yang tersembunyi dalam akidah Islam. Segala-galanya dah reveal. Kita baca dalam Quran ada, dalam hadis ada. Dah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang akidah Islam tu. Bukan sahaja orang Islam je tahu. Bahkan orang yang bukan Islam tu boleh untuk nak mengkaji dan mempelajari berkaitan dengan Islam itu sendiri. Contohlah kalau kita dulu di sekolah kan. Dulu pernahlah belajar di sekolah menengah biasa dulu. Pelajar-pelajar yang bukan Islam ni, mereka juga ada di kalangan pelajar-pelajar bukan Islam juga masuk untuk belajar agama Islam. Yang mana tak ada di situ halangan. Tak ada halangan untuk mereka nak belajar, dan mereka dapat mendengar penjelasan. Bahkan kalau contohlah kalau di sekolah menengah biasa, ada di sekolah SMK kan, atau PSK yang selain daripada bangsa Melayu pun ada di sekolah di situ juga. So kalau ada program-program berkaitan dengan agama Islam, Maulid Rasul dan sebagainya, mereka turut boleh mendengar, bahkan mereka boleh mengetahui tentang Islam itu melalui program-program seperti itu. Boleh Ustaz? Boleh. Masya-Allah. Tak ada sebarang halangan. Dan wasitah mudah. Mudah bagaimana?
kalau kita lihat Islam ni satu agama yang mudah dari segi solat. Sebagai contoh solat, kita bukan saja solat di masjid dan surau. Di mana sahaja tempat yang mudah, yang bersih, yang tiada najis, yang suci dari segala najis, dan perkara-perkara yang menghalang kita solat, kita boleh solat di sana. Tak semestinya kena berhenti dekat R&R kan. Asal nak solat berhenti R&R. Asal nak solat mesti ada masjid, mesti surau. Asal nak solat mesti ada sejadah. Tak ada sejadah tak boleh solat. Tidak. Islam mudah dan memudahkan kita. Itu pertama. Baik, itu adalah kepentingan pertama. Baik. Bukan kepentingan, ciri atau keistimewaan Islam yang pertama. Yang murid, baik, kita lihat yang kedua pula. Okey. Kalau boleh kita minta daripada Hanafi, Aidil Hanafi. Namanya ada dua Aidil Hanafi kan. Okey. Sekejap panggil Aidil, sekejap panggil Hanafi, bolehlah mana-mana. Aidil, silakan. Aqidatu sabitatu muhaddadatu la taqbalu ziyadatu wan nuqsan. Macam baca Quran. Okey, teruskan. Akidah yang kukuh tidak menerima sebarang penambahan atau kekurangan. Baik, terima kasih Aidil Hanafi. Keistimewaan yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian dan juga Aiman, berkaitan dengan akidah Islam adalah akidah sabitah muhaddadah. Akidah Islam ni adalah akidah yang mana dia bersifat teguh, kukuh. Walau apa sahaja ancaman dan sebagainya datang, Islam tetap teguh. Islam walaupun mungkin ada yang mengacap Islam ni mengongkong, Islam ini itu, Islam ini. Islam tak pernah okey kalau gitu kita ubah, tak. Islam apa yang ada dalam pendirian Islam tu, dalam Quran, dalam hadis, Islam tetap pertahankan. Bahkan kita sebagai umat Islam pun kita kena pertahankan. Itu pertama, sabitah. Kemudian muhaddadah. Walaupun Islam ni bersifat terbuka, walaupun Islam ni bersifat apa cakap tadi, dia sabitah, kukuh, dia tak menerima sebarang apa ancaman luar, walaupun dia ancam, dia juga bersifat muhaddadah, eksklusif. Walaupun dia terbuka, dia tetap eksklusif. Maksudnya hanya untuk Islam saja, untuk umat Islam saja. Ada perkara-perkara yang memang kalau kita lihat dalam Quran dan hadis, Allah Taala jelaskan untuk Islam, yes, itu untuk umat Islam saja, tidak dimiliki keistimewaan itu untuk umat-umat yang lain ataupun untuk orang bangsa lain, untuk mereka beragama lain lah. Kemudian eksklusif dan juga teguhnya Islam tadi ni, la taqbalu ziyadah wa nuqsan, tidak menerima apa, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Maknanya tak boleh nak contohlah, apa contoh la taqbalu ziyadah di sini? Mungkin kita boleh minta bantuan murid daripada Amirul Haikal. Apakah yang dikatakan Islam itu tidak menerima sebarang penambahan? Mungkin boleh bagi contoh? Mikrofon. Contoh macam kita puasa 30 hari, lepas tu kita nak puasa lebih daripada 30 hari tu. Okey, simple je. Masya-Allah. Aiman, puasa kan seronok. Ada sebahagian manusia yang memang suka berpuasa ni. Sampaikan kalau puasa ni dah nak habis sedih kan. Kalau ulama-ulama dulu macam tu, sedih bila mana puasa nak habis kan. Sampaikan kalau boleh nak puasa tu setahun. Kalau boleh nak sepanjang tahun tu puasa. Jadi kita Islam, walaupun Islam ni menyokong amalan puasa tu bagus, tetapi Islam tak adalah sampai nak membenarkan untuk ditambah pula. Puasa dah sebulan Ramadan, nak tambah ke bulan Zulkaidah tak boleh, bulan Syawal tak boleh kan. Jadi Islam tidak menerima sebarang penambahan. Kalau puasa tu 30 hari sebulan bulan Ramadan cukuplah. Nak puasa dalam bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, Islam memang dalam sunnah Nabi pun ada digalakkan. Tapi bukanlah amalan wajib seperti itu. Manakala yang nuksannya pula, pengurangan yang tidak diterima dari Islam tu contoh dia apa? Mungkin Hamizah boleh bantu rakan-rakan kita, sahabat kita yang ni, murid yang berada di rumah. Apa contoh pengurangan? Contohnya macam salat 5 waktu tapi dikurangkan kepada 4 waktu je. Oh, bagus Hamizah ni. Yang tadi tambah, yang dikurang. Okey, contohlah solat, kita dah solat 5 waktu. Nak minta kurang pula. Boleh, diskaun kan. Tak boleh. Sedangkan kalau kita lihat solat tu sendiri pun dah diskaun dah daripada Allah Taala kan. Daripada 50 jadi 5. Masya-Allah. Itu pun dah diskaun. Jadi apa sahaja amal ibadah kita buat ni tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan. Maknanya itulah Islamnya, dia bersifat, dia berpegang teguh ataupun dia kekal dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, apa yang ada dalam Quran dan hadis, dan dalam masa sama juga dia bersifat eksklusif, tak boleh dia menerima sebarang pengurangan atau penambahan. Okey, itu adalah keistimewaan yang kedua. Baik, istimewa yang ketiga. Okey, yang belum lagi siapa?
Okey, Amirul Hakal. Apakah keistimewaan Islam yang ketiga? Yang ketiga. Apa yang tak ada pada agama atau akidah yang lain? Alright. Silakan. Akidah laisat waribah anil fitrah al-insaniyah. Okey, maksud dia? Akidah yang tidak pelik daripada fitrah kejadian manusia. Baik, bagus Amirul. Bagi ya, tahniah. Baik, yang ketiga pula keistimewaan akidah Islam yang tak ada pada akidah yang lain adalah akidah Islam adalah akidah yang tak pelik. Walaupun sejak zaman Nabi Adam AS sampailah sekarang, Islam tu sama, tetap sama. Cumanya ada pertambahan ataupun pensyariatan tu yang berbeza kan. Dan Islam tu tetap sama. Mana dia tak pelik, dari segi fitrah manusia tu tak pelik. Dari segi amalan ibadahnya, di mana-mana negara mungkin dia pergi, tetap dia diterima sebagai agama yang apa cakap, general ataupun holistik. Pergi ke Eropah pun Islam tu sama, pergi ke Malaysia pun Islam tu tetap sama. Sembahyang tetap di masjid, sembahyang tetap 5 waktu, puasanya tetap sama, bulan Ramadan dan sebagainya. Itu adalah nak menyatakan Islam ni dari segi amal ibadah, dari segi pegangan hidup dan segala-galanya dia tidak menyalahi fitrah. Dia relevan lah saya. Yes, relevan pada manusia. Walau di mana saja kita berada. Okey. Dan yang terakhir, keistimewaan yang terakhir, siapa lagi yang belum? Murid yang belum lagi baca kepentingan ini? Okey, Hamizah. Okey, apa dia? Keistimewaan yang keempat, yang terakhir. Aqidatu wasfan lan tajdu fiha ifratan wala tafritan. Okey, maksud dia? Akidah adalah suatu pegangan yang sederhana. Sederhana. Itu je? Yang belakang? Okey, apa? Kita ambil poin depan tu yang penting lah. Okey, baiklah. Yang depan tu, keistimewaan yang keempat adalah akidah Islam ni adalah yang akidah biasa kalau Malaysia ni biasa disebut wasatiyah. Maksud dia apa? Akidah Islam adalah akidah yang wasaton, yang sederhana. Sederhana yang bagaimana? La tajid fiha ifratan wala tafritan. Tak ada pada Islam tu sesuatu yang terlampau. Terlampau maksudnya dari segi ibadah tu sampai kita nak melebih-lebih, nak ekstrim. Yes, ekstrim. Dan wala tafritan, dan tidak melampaui batas. Contohlah kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW ada berlaku satu ketika sahabat dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku ni puasa tapi aku tak nak buka. Aku ni lelaki, aku nak hidup tapi aku tak nak kahwin. Dan ada 3 lah. Dan bila mana Nabi respon balik dengan sahabat apa? Aku ni Rasul. Walaupun nama saya Rasul. Aku ni Rasulullah. Aku ni adalah utusan Allah. Tapi aku puasa, aku makan, berbuka. Aku hidup sebagai seorang lelaki, aku kahwin. Maka itu respon Nabi. Maksudnya di sini nak menjelaskan kepada kita, Islam ni walaupun Islam ni mungkin dimomokkan dengan berbagai-bagai agenda-agenda tertentu, propaganda-propaganda daripada luar, tapi nak menyatakan Islam bersifat sederhana, bukanlah teroris, bukan ekstremis dan bukanlah melampaui batas. Itu dia. Okey, baik, inilah keistimewaan yang ada pada akidah Islam yang mungkin pada agama-agama lain mungkin kita lihat terlampau ekstrim dan sebagainya. Ya, betul Ustaz. Jadi mungkin kalau kita dapat lihat di sini, bila mana kita berpegang kepada agama Islam, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Dan saya lihat murid-murid kita pun dah boleh dapat apa yang Ustaz ajar sebentar tadi. Kita nak uji murid-murid kita, adakah mereka ni benar-benar memahami apa yang Ustaz ajar sebentar tadi. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Silakan. Kita dah sediakan satu uji minda untuk murid-murid. Di rumah pun boleh juga untuk sertai. Boleh jawab juga selain daripada murid-murid yang berada di Google Meet. Okey, kita lihat apakah uji minda untuk mereka. Mudah aja ni. Uji mindanya berbentuk sama pilih betul atau salah. Okey, berdasarkan apa yang telah kita belajar sebentar tadi. Yang pertama, akidah sabitah muhaddadah taqbalu ziyadah wan nuqsan. Tak nak bagaimana, kalau bagaimana nanti dia dapat detect betul salah. Okey. So kita minta bantuan daripada murid di rumah pun boleh jawab. Yang daripada okey, Nasuha dia angkat tu tangan. Okey, silakan Nasuha. Jawapan dia salah. Jawapan dia salah. Kenapa salah? Apa yang hilang di situ? Kat mana yang salah tu? Salah di mana? Okey, ada kawan nak bantu ke? Ataupun Nasuha, silakan. Ada yang bantu? Ada yang nak bantu? Dekat mana yang salah tu?
Salahnya adalah pada kalau kita tidak tiada perkataan la lah. Saya pun tak perasan, Ustaz. Ya, jawapan salah. Memang tu jawapan salah. Betul. 1 bintang lagi untuk Nasuha. Baik. Okey. So Nasuha dah dapat 2 bintang lah. Okey, berada di sini maksudnya akidah yang kukuh, teguh, eksklusif tapi menerima. Salah lah. Sepatutnya tidak menerima sebarang penambahan atau pengurangan. Okey, dan yang kedua, soalan kedua. Tadi Amirul Haikal dia dah angkat tangan dulu. Okey. Haikal. Amirul Haikal, apa jawapan yang kedua? Betul ke salah? Betul. Betul. Kalau betul memang tak ada apa yang kurang lah di situ. Okey, jawapan dia betul. Dah 2 bintang untuk Amirul Haikal dan juga Nasuha. Okey, jadi itu adalah Baik, uji Ustaz. untuk mereka. Maknanya murid-murid kita dah dapat menguasai berkaitan dengan keistimewaan akidah Islam yang benar. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika boleh, Ustaz? Boleh. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Ada lagi kita nak melihat kesan dalam kita memilih akidah yang benar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 1. Baik Ustaz, kita nak tahu apakah kesan menyeleweng daripada akidah Islamiah ini untuk segmen terakhir kita. Silakan. Baik, terima kasih Aiman. Baik, kita dah berada di segmen yang terakhir. Yang mana segmen terakhir ini dia akan menyentuh berkaitan dengan subtopik yang terakhir yang cukup penting. Kita dah tahu tentang kepentingan, kita dah tahu berkaitan dengan ciri-ciri ataupun keistimewaan akidah yang betul yang kita pilih iaitu akidah Islam. Dan seterusnya yang terakhir ini, segmen keempat ataupun topik yang keempat nak menjelaskan atau nak menerangkan tentang apakah kesan sekiranya kita menyeleweng ataupun berpaling daripada akidah Islam yang sedia ada. Baiklah, kita akan lihat akan ada di sana ada 5 poin berkaitan dengan kesan menyeleweng ataupun berpaling dari akidah yang betul. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, kita minta bantuan murid yang berada di Google Meet. Mungkin Aidil, okey. Aidil angkat dulu. Okey, Dil. Waqu'il insani fil mahzurati wal awhami wal khurafati. Baik. Maksud dia? Manusia akan terjebak dalam kesesatan, keraguan dan khurafat. Baik, terima kasih Aidil. Yang pertama, kesan kita berpaling dari akidah yang betul ni, yang benar, dia akan menyebabkan kita manusia ni akan terjebak dengan kesesatan, dengan kerosakan, bahkan perkara-perkara khurafat pun kita akan mudah terjebaklah. Sebab apa? Sebab tiada pegangan akidah yang betul dan kita tidak mengikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Baik, bagus. Nafi. Yang kedua, apakah dia kesan dia? Siapa yang nak baca? Okey, Nasuha. Dakhulul insanan nar fil akhirat. Maksudnya manusia akan masuk ke neraka di akhirat. Baik, simple, mudah aja. Yang kedua ni, kesan dia adalah terhadap orang Islam ni, kesan terhadap kita orang Islam ni yang tidak berpegang dengan Islam, akidah Islam ataupun berpaling daripada akidah Islam. Kesan yang kedua adalah kita akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Taala. Kerana apa? Kerana kita berpaling daripada akidah yang betul. Akidah tu dah ada dah cantik, tapi kita berpaling, kita ingkar, kita melawan ataupun kita menentang akidah Islam atau apa sahaja yang ada dalam akidah Islam, maka nerakalah tempat yang Allah Taala sediakan untuk kita. Nauzubillah min zalik. Baik, yang ketiga. Okey, silakan. Okey, baiklah Hamiza. Faqdul insan asy'ur bimahabbah lillahi wa rasulah. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan hilang rasa kasih sayang kepada Allah dan Rasulnya. Baik, bagus. Terima kasih Hamizah. Yang ketiga, kesannya adalah faqid asy'ur ataupun faqd insan asy'ur bi mahabbatillah wa Rasulullah SAW. Bila mana dia dah tak berpegang teguh dengan Islam, dah tak nak berpegang teguh dengan akidah yang betul ni, sebab akidah Islam ni
dibawa oleh Allah, dibawa oleh Nabi SAW. Maka kalau kita tidak berpegang teguh dengan akidah Islam ni, berarti hilanglah rasa sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, seterusnya yang keempat. Okey, Amirul, tadi Amirul dah angkat tangan dah kan. Okey, Amirul, apa yang keempat? Malal insani ilal a'mali kufur wal bid'ah. Baik, apa dia? Maksud dia? Manusia akan cenderung kepada kufur dan perkara yang Bertentangan. Okey, baiklah, terima kasih. Amirul. Baik, bagus. Yang keempat ni pula, bila dah jauh daripada agama, jauh daripada akidah Islam, yang memurid sekalian, kesan dia yang keempat adalah kita ni manusia ni akan apa? Mailul insan ila amal bid'ah wal kufur. Kita akan cenderung untuk melakukan amalan-amalan atau perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang bid'ah, yang bersalahan dengan agama. Maka penting untuk kita nak terus berpegang teguh dengan akidah Islam supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan akidah kita rosak. Dan yang terakhir, yang kelima, ni semudah. Siapa yang nak yang kelima ni? Siapa yang laju? Okey, silakan. Silakan. Aidil lah. Nampak Aidil, mulut dia macam nak baca. Okey, Aidil. Al-jur'atu ala mukhalafati au imirillahu wa nawahi. Okey, maksudnya? Maksudnya mendedahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey, bagus. Okey, baik. Yang kelima, yang terakhir, kesan dia adalah al-jur'atu ala mukhalafati awamirillah wa nawahihi. Maka kita akan, kesannya akan menyebabkan kita ni menjebakkan diri ataupun akan terjebak dengan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan larangan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya cerita, kalau kita lihat semua kelima-lima kesan ni, dia punya kesan tu semua adalah negatif. Menjauhkan kita daripada agama, kita tak cintakan Allah, tak sayangkan Allah Ta'ala, masuk neraka dan sebagainya lah. Kesan-kesan ni semua jelas memang akhirnya menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik, dan akan menyebabkan kita ni dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Takut kita Ustaz bila mana kesan-kesan ini terkena kepada orang yang orang kata berpaling daripada akidah Islamiah. Baik Ustaz, jadi kita macam biasa kita nak uji murid-murid kita, adakah mereka ni benar-benar memahami subtopik yang Ustaz telah ceritakan sebentar tadi. Apa kata kita uji mereka Ustaz? Okey, boleh. Okey, silakan. Dah sediakan pun uji minda untuk mereka. Untuk mereka yang berada di rumah pun sama, murid-murid berada di rumah pun boleh sama-sama jawab uji minda yang akan ditanya kepada murid-murid yang berada di Google Meet, insya-Allah. Baik, kita lihat. Okey. Dua soalan juga. Soalannya mudah aja, tapi kita lihat apakah rakan-rakan kita, murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di Google Meet boleh jawab ke tidak. Okey, soalan yang pertama. Tadi yang masih belum dapat bintang lagi siapa? Amiza. Okey, Amiza. Cuba jawab untuk soalan yang pertama ni. Dukhulul insan kosong fil akhirah. An-nar ke jannah? Kesan. An-nur. An-nar. An-nar. Maksud dia apa? Maksudnya apa? Maksud dia tadi? Maksud dia neraka. Okey. Kalau kita lihat maksud dia dukhulul insan, pilihan jawapan Miza adalah an-nar fil akhirah. Manusia akan masuk ke dalam neraka di akhirat. Betul ke salah? Okey, betul. Satu bintang untuk Miza. Okey, so dah 3 bintang dua bintang jugalah, sama macam Soha dan juga Aidil. Dan yang terakhir. Okey, ini peluang Amirul Haikal lah. Dia berjaya ke tidak untuk menambah bintang dia. Okey. Soalannya, mailul insan ila amali wa bid'ah. Amal kosong bid'ah. Apa gagak jawapan yang tepatnya? Haikal. Okey, mana satu jawapannya? Al-kufur. Al-kufur. Okey, kufur maksud dia apa? Syirik, tarik syirik. Syirik ataupun menduakan Allah, mempersekutukan Allah lah. Okey, kita lihat betul tak jawapan yang dipilih oleh Amirul Haikal? Ya. Okey, betul. Jawapannya adalah kufur. Maknanya manusia ni akan cenderung untuk melakukan amal-amalan yang kufur dan juga bidah, iaitu menyalahi Islam. Okey, itulah dia. Tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua yang dapat menjawab soalan. Baik Ustaz, mungkin kita pun dah alhamdulillah dah boleh faham kan kenapa kita kena solat sebagainya. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit rumusan dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okay, baiklah. Terima kasih Iman. Baiklah, untuk topik pada hari ini adalah tajuk pertama dalam Usuluddin Tingkatan 1 ni.
satu topik yang menerangkan dan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak mempegang dengan akidah yang betul, yang mana selama ni kita dah pun Islam. Kita masing-masing dari Islam, sama ada kebanyakan kita lahir ni sebagai lahir dari Islam. Lahir dari Islam. Jadinya kita tak naklah Islam yang kita anuti ini hanya semata-mata atas nama Islam sahaja. Jadi kita kenalah belajar, kita kenalah tahu ciri-ciri Islam yang ada tu, yang macam mana kita nak tahu akan kepentingan berakidah, apakah keistimewaan Islam, dan apakah dia yang terakhir tadi, kesan sekiranya kita jauh daripada akidah Islam ataupun kita tidak berpegang dengan akidah betul. So, bila mana kalau kita jelas akan ke semua tiga-tiga perkara ataupun tiga subtopik yang terakhir yang penting tu, maka insya-Allah akidah ataupun Islam yang kita anuti ni benar-benar tulen dan benar-benar menepati apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baiklah Ustaz. Jadi bagaimana dengan pentaksiran murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Berapa bintang Ustaz pagi ni? Jadi kalau lihat pada prestasi mereka tadi ni, sepanjang kita berbincang dan kita belajar tadi, kesemua murid-murid empat ni kalau kita lihat dari segi uji minda yang dijalankan, kesemuanya memperoleh 2 bintang. Wah. Dan respon yang diberikan oleh mereka kalau kita lihat memberikan respon yang baik, dan memberikan makna yang baik, maksud yang baik, bacaan yang baik, maka tambah lagi 1 bintang kepada semua. So, semua dapat 3 bintang pada hari ini. Tahniah kepada semua murid-murid kita pada hari ini. Baik Ustaz, di manakah kita nak dapat orang kata bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Baiklah, untuk murid-murid yang berada di rumah, bolehlah dapatkan semua bahan-bahan, aktiviti-aktiviti murid dan sebagainya boleh dapatkan di Sumberku KPM, insya-Allah. Okey, baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rasul dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan murid-murid kita menjadi murid-murid yang cemerlang, hafiz dan juga hafizah. Baik, dan juga terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini menguatkan lagi akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Mas Sufian mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.